Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita meneruskan pembelajaran kita iaitu bagaimana kita nak mengira cukai jalan, cukai pintu, cukai tanah, cukai jualan dan perkhidmatan. Okey. Jadi wajib kamu tahu tentang standard pembelajaran kita hari ini iaitu mengkaji, mentafsir dan membuat pengiraan yang melibatkan pelbagai cukai. Okey. So kita pergi yang pertama cukai jalan. Jadi apa cukai jalan ni? Okey, cukai jalan ni adalah cukai yang dikenakan ke atas semua kenderaan yang berada di atas jalan raya. Okey, motor, kereta, lori, bas dan sebagainya. Jadi cukai jalan yang dikenakan adalah berdasarkan kapasiti enjin kenderaan yang digunakan oleh pemiliknya. Pada kebiasaannya cukai jalan akan lebih tinggi bagi kenderaan yang lebih tinggi kapasiti enjinnya. Okey. So contoh macam kereta yang saya guna kereta Azia. Jadi CC-nya 1.0. Jadi lebih rendah dia punya kapasiti enjin, maka lebih rendahlah kita punya cukai jalan. Okey. Baik, kita tengok contohnya. Okay. So sila rujuk buku teks kamu, muka surat 111 dan berpandukan dengan penerangan saya di hadapan ni. Okey. Jadi contoh 6 tu, okay, jadual di bawah menunjukkan kadar cukai jalan motosikal di Sabah dan Sarawak. Okay, so ini jadual pembayaran bagi kadar cukai jalan lah. Okay, dan Encik Chong memiliki sebuah motosikal kegunaan persendirian di Sarawak dengan kapasiti enjin 260cc. Okay, hitung cukai jalan untuk motosikalnya. So 260cc ni kira besar jugalah. Okay, macam motor Kawasaki, okay, enjin yang berkapasiti besar lah motor ni. Jadi kedudukan dia berada pada baris yang ketiga ini. Okay, jadi penyelesaian dia, okay, dengan merujuk kepada jadual, kapasiti enjin Encik Chong adalah 260cc. Okay, maka kadar cukai jalan adalah RM30 saja. Jadi cukai yang diperlu bayar untuk kenderaan dia adalah RM30. Okay, so ini adalah harga bagi cukai jalan dia. Okay, berbeza dengan insurans motor. Insurans motor kita dah kira sebelum ni, dalam bab yang sebelum ni. Jadi ini adalah cukai jalan. Baik, kita teruskan. Contoh yang ketujuh. Baik. Jadual di bawah menunjukkan kadar cukai jalan kereta persendirian di Semenanjung, Malaysia. Okey. Jadi ini adalah jadualnya. Okey, ini yang saya kata tadi. Kalau saya bawa kereta Azia, cc saya adalah 1000cc. Okey, jadi saya hanya perlu bayar sebanyak RM20 saja. Jadi lebih besar cc kenderaan kamu bawa tu, maka lebih mahal lah. Okey. Baik. Alan memiliki dua buah kereta kegunaan persendirian di Melaka dengan kapasiti enjin masing-masing ialah 859cc dan 1997cc. Hitung cukai jalan untuk kedua-dua keretanya. So di sini ada dua kenderaan, yang mana satu cc yang kecil dan satu lagi cc yang besar. Jadi dia minta kita untuk kira berapakah nilai bayaran cukainya. Okey, so kita tengok penyelesaian dia. Okey. Ini jadual tadi. Okey, kenderaan kapasiti enjin 859cc. So dia duduk dalam jadual, dalam kedudukan baris yang pertama ni lah. Okey. So kadar yang perlu dibayar adalah RM20 sahaja. Okey. Berbeza dengan kapasiti 1997 ni. Okey, dia berada dalam baris yang terakhir ni. Okey. So kamu tengok sini. Okey. Dia beritahu 1801 hingga 2000cc. Maksudnya selepas 1800cc tu, okey, baki cc ataupun kapasiti enjin tersebut akan didarabkan dengan 0.5. Okey, dengan setiap kenaikan. Okey, kita tengok penyelesaian dia. Okey, 1800 pertama daripada 1997cc ni adalah 280. Ini tetaplah. Okey, kemudian baki kapasiti enjin adalah, kamu kena tolaklah 1997 ni ditolakkan dengan 1800 dan darabkan dengan 50 sen.
Okey, so nilai baki kapasiti enjin tadi yang perlu dibayar adalah RM98.50 sahaja. Okey, so jumlah yang perlu dibayar, kamu kena tambahlah 280 tadi ditambahkan dengan RM98.50. So ni kaedah dia. Okey, berpandukan jadual yang diberilah, dan sekiranya sisi tu melebihi daripada jadual ni, kamu kena buat macam cara kaedah yang saya lakukan inilah. Okey, RM1,800 pertama, RM280, dan baki kapasiti enjin tu kamu tolakkan dengan yang asal sisinya. Okey, dan darabkan dengan 50 sen. Baik, ini jawapan dia lah. Okey, iaitu RM378.50. Okey, baik, selesai. Baik, kita pergi kepada cukai pintu. Okey, apa itu cukai pintu? Kadar cukai pintu ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan berdasarkan lokasi dan jenis hartanah. Jumlah cukai yang perlu dibayar setiap tahun bergantung pada kadar cukai yang dikenakan atas nilai tahunan. Okey. Jadi cukai pintu ni akan dikenakan bagi setiap rumah yang terbina di atas tanah lah. Okey. Jadi contohnya perumahan-perumahan di kawasan taman, okey. Jadi mereka akan dikenakan cukai pintu. Okey, dia akan bayar sebanyak setahun sekali. Okey, ada yang bayar setahun 2 kali. Maksudnya pertengahan tahun sekali dan akhir tahun pun sekali. Okey. Nilai tahunan atau taksiran tahunan merupakan anggaran kasar sewa tahunan yang munasabah dan dijangka akan diperoleh dalam setahun daripada pegangan tertentu jika disewakan. So ini formula dia lah. Okey, yang itu nak tahu berapakah jumlah cukai pintu sama dengan kadar cukai pintu tersebut. Okey, berapa yang diberi? Okey, 2% ke, 5% ke, 6% ke, dan didarabkan dengan nilai tahunan cukai pintu tersebut. Okey, kita pergi contoh 8, muka surat 112. Okey, Mariani memiliki sebuah rumah kediaman di Subang Jaya. Dia menerima bilangan cukai pintu daripada Majlis Perbandaran Subang Jaya. Diberi bahawa nilai tahunan adalah RM6,580 dan kadar cukai pintu ialah 5% ataupun 5%. Okey. Jadi hitungkan cukai pintu yang perlu dibayar oleh Mariani untuk setiap setengah tahun. So Mariani ni dia membuat pilihan untuk membayar untuk setengah tahun dulu. Okey, jadi kita tolong dia untuk mengira. Baik, tak lari daripada dia punya formula tadi. Okay, jumlah cukai pintu adalah kadar yang diberi. So kadar dia berapa tadi? 5%. Dan nilai tahunan adalah 6,580. So mudah sahaja. Okay, 5% daripada 6,580 ini adalah 329. So ini adalah untuk setahun. Okay, so soalan dia kata setengah tahun, maksudnya kena darabkan dengan setengah lah. Okay, cukai untuk setengah tahun adalah 1/2 darabkan dengan 329. Maka Mariani akan membayar sebanyak RM164.50. Okay, so mudah saja, kadar cukai berapa dan darabkan dengan nilai tahunan. Okay, baik, teruskan. Baik, cukai tanah. Baik. Kadar cukai tanah ditetapkan oleh kerajaan negeri berdasarkan lokasi, saiz dan jenis tanah. Jumlah cukai yang perlu dibayar setiap tahun bergantung pada kadar cukai tanah setiap unit keluasan atas jumlah keluasan tanah yang dimiliki. So senang cerita, cukai tanah ni dia mesti melibatkan keluasan tanah. Okey, lagi besar keluasan tanah tu lagi mahal lah, tapi bergantung kepada apakah yang telah ditetapkan oleh kerajaan negeri. Okey, so ini dia punya formula lah. Kadar cukai tanah tersebut didarabkan dengan jumlah keluasan. Okey, ni keluasan rumah kita lah. Okey, kalau rumah kita 1000 meter persegi, darabkan dengan kadar yang telah diberikan oleh kerajaan negeri. Okey, baik, lihat contoh 9. Okey, Encik Hamid memiliki sebuah rumah berkeluasan 130 meter persegi. So ni meter persegi, bukan M2, meter persegi. Okey, diberi bahawa kadar cukai tanah yang dikenakan ialah
43 sen setiap meter persegi. Okey, hitung jumlah cukai tanah yang perlu dibayar oleh Encik Hamid pada setiap tahun. Okey, so apa yang perlu kita lakukan? Okey, formula dia tadi ada sebut tentang berapakah jumlah cukai tanah ni adalah kadar yang diberi oleh pihak pejabat tanah. Okey, jadi berapa kadar dia? Kadar dia adalah 43 sen setiap meter persegi. Berapa jumlah luas keluasan tanah dia? Adalah 130. Jadi, kamu darabkan sajalah. Okey, darabkan 43 sen, darabkan dengan 130 meter persegi. Okey, jadi nilai yang perlu Encik Hamid bayar adalah RM55.90. Okey, mudah saja hari ini. Okey, yang penting kamu tahu formula ni dan bagaimana nak menggunakan dia untuk mendapatkan nilai ataupun jumlah cukai tersebut. Okey, baik. Oleh itu jumlah cukai tanah tahunan adalah RM55.90 saja. Alright. Baik, cukai jualan dan perkhidmatan. Okey, apakah itu? Kadar cukai jualan untuk barangan adalah berbeza, iaitu 5%, 10% atau kadar-kadar lain yang bergantung pada barangan yang ditetapkan, manakala kadar cukai perkhidmatan ialah 6%. So, ada dua benda di sini, cukai jualan dan juga cukai perkhidmatan. Okey, cukai jualan ni bergantung kepada sesuatu barang tersebut. Okey, mungkin 5%, 10% ataupun 20%. Bergantunglah pada berapakah harga jualan tersebut dia nak beri. Okey, baik, cukai perkhidmatan ni dia tetap, iaitu 6%. Okey, so jangan keliru cukai perkhidmatan dan cukai jualan. Baik, kita lihat contoh. Okey. Contoh, Sofia menyewa sebuah bilik di Hotel Selesa dengan harga RM240 semalam. Sofia menginap di hotel itu untuk 2 malam. So 2 malam ya. Diberi bahawa hotel itu mengenakan cukai perkhidmatan sebanyak 6%. Okey. Hitung cukai perkhidmatan yang perlu dibayar oleh Sofia. So sekarang ni dia menginap di hotel tersebut ataupun menyewa bilik hotel tersebut dengan kadar harga 240 semalam. Jadi ada 2 malam. Okey. Iaitu 2 darabkan dengan 240 lah. Iaitu kadar yang perlu dibayar adalah 480. Pada masa yang sama, dia dikenakan cukai perkhidmatan sebanyak 6%. So, 6% daripada 480, maka RM28.80. Ini adalah cukai perkhidmatan dia lah, RM28.80. Okey. So, itu sahaja hari ini. Saya dah terangkan semua contoh-contoh itu. Okey. Dan saya akan bagi latihan di dalam grup. Okey. Ambil masa dan salin nota ini. Okey. Kemudian jawab soalan yang saya berikan. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.